بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya Muhammad Saleh bin Syah Yusof dari Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan sebuah kertas kerja bertajuk penilaian semula sabab nuzul ayah dalam tafsir terjuman Al-Mustafid berdasarkan pendekatan genetik. Tumpuan kajian terhadap surah Al-Baqarah. Dahuluan, abad ke-17 Masihi adalah abad di mana Islam telah berdiri teguh di wilayah Aceh. Dimulai dengan wujudnya kerajaan Aceh Darussalam yang seterusnya menjadi pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Sinkli merupakan salah seorang tokoh ulama yang telah memberi sumbangan dalam menghasilkan karya yang dapat dimanfaat oleh masyarakat. Karya tersebut berjudul Tafsir Terjuman Al-Mustafid. Terjuman Al-Mustafid merupakan karya pertama Syekh Abdul Rauf As-Sinkli mengenai tafsir Al-Quran. Bahkan juga karya ini merupakan karya tafsir lengkap 30 juz Al-Quran yang terawal di alam Melayu yang dihasilkan oleh ulama Nusantara. Karya ini tersebar di seluruh alam Melayu dengan tanggapan bahawa ia adalah terjemahan tafsir Al-Baydawi. Beberapa catatan yang tersedia juga menggunakan tajuk At-Tarjamat Al-Jawiyah li At-Tafsir Al-Musamma Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil li Al-Imam Al-Qadhi Al-Baydawi, iaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil oleh Al-Baydawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ini adalah kekeliruan, ini adalah judul yang tersebar di alam Melayu bagi terjuman Al-Mustafid. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan menunjukkan sama ada karya ini merupakan terjemahan tafsir Al-Baydawi atau pengarang hanya menggunakannya sebagai rujukan sahaja. Jadi, kajian ini akan mendedahkan adakah betul tafsir terjuman Al-Mustafid ini benar-benar terjemahan daripada tafsir Al-Baydawi ataupun pengarang tafsir terjuman Al-Mustafid hanya menggunakan tafsir Al-Baydawi sebagai rujukan bagi karyanya saja. Okey, itu adalah objektif kajian inilah. Kajian ini hanya tertumpu kepada sabab nuzul ayah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dalam karya tersebut sebagai langkah pertama dalam melengkapkan penyelidikan ini. Melalui aplikasi pendekatan genetik dalam menjalankan penyelidikan, kajian ini bukan sahaja tertumpu kepada tafsir terjuman Al-Mustafid secara langsung, tetapi juga mengkaji karya-karya lain seperti tafsir Al-Jalalain dan tafsir Al-Baydawi untuk mengenal pasti dan mengesan sumber rujukan yang digunakan oleh pengarang. Kajian ini diharapkan dapat memberi input yang berguna kepada masyarakat dalam mengenali status sebenar tafsir terjuman Al-Mustafid. Objektif utama kajian ini adalah untuk menganalisis dan mengenal pasti sumber rujukan yang digunakan oleh pengarang tafsir terjuman Al-Mustafid terhadap sabab nuzul ayah dalam surah Al-Baqarah dengan menggunakan pendekatan genetik. Okey, dapatan kajian. Kajian ini menggunakan dua kaedah dalam pendekatan genetik, iaitu kajian sumber dan juga kajian penerimaan.
Kita bahagikan dapatan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama dapatan kajian sumber adalah seperti berikut. Terdapat dua bahagian sabab nuzul dianalisis, iaitu sabab nuzul surah Al-Baqarah dan sabab nuzul ayah dalam surah Al-Baqarah. Kajian ini mendapati bahawa sumber rujukan teks berkenaan sabab nuzul surah Al-Baqarah dalam tafsir terjuman Al-Mustafid adalah berasal daripada tafsir Al-Khazin. Jadi pengarang bila menyatakan sabab nuzul surah Al-Baqarah, beliau merujuk tafsir Al-Khazin. Manakala sumber rujukan teks yang berkaitan dengan sabab nuzul ayah pula merangkumi 49 teks mencakupi 7 karya tafsir Al-Quran, iaitu tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Tha'labi, tafsir Al-Tha'labi, tafsir Al-Wajiz, tafsir Al-Baydawi, tafsir Mujahid, dan tafsir Al-Tabari. Kajian ini merumuskan bahawa terdapat 21 teks sabab nuzul ayah bersamaan dengan 42% daripada tafsir Al-Jalalain. 19 teks iaitu 38% daripada tafsir Al-Khazin. 5 teks iaitu 10% daripada tafsir Al-Tha'labi. 2 teks iaitu 4% daripada tafsir Al-Wajiz, dan 1 teks iaitu 2% daripada tafsir Al-Baydawi, tafsir Mujahid, dan tafsir Al-Tabari. Hal ini menunjukkan bahawa sumber rujukan yang paling banyak digunakan oleh pengarang untuk membahaskan sabab nuzul ayah dalam surah Al-Baqarah, untuk membahaskan sabab nuzul ayah surah Al-Baqarah dalam tafsir terjuman Al-Mustafid adalah tafsir Al-Jalalain. Manakala tafsir yang lain iaitu tafsir Al-Khazin, tafsir Tha'labi, tafsir Al-Wajiz, tafsir Baydawi, tafsir Mujahid, dan tafsir Tabari ini adalah sebagai rujukan yang lain dalam melengkapkan data-data berkenaan dengan sabab nuzul ayat dalam tafsir terjuman Al-Mustafid surah Al-Baqarah. Jabatan kajian penerimaan adalah seperti berikut. Syekh Abdul Rauf apabila memetik teks daripada karya-karya lain ke dalam tafsir terjuman Al-Mustafid, beliau mempraktikkan 4 cara penerimaan, iaitu beliau memproses maksud teks menjadi teks beliau sendiri, iaitu beliau membaca satu karya, beliau faham maksud isi kandung karya itu, maksud teks daripada karya yang beliau baca itu beliau olah semula menjadi teksnya sendiri. Kemudian bila olah semula jadi teksnya sendiri, barulah beliau menulis, memuatkan data tersebut dalam tafsir terjuman Al-Mustafid. Yang kedua, pengarang juga memetik teks secara tepat, iaitu teks itu dinukil secara 100%. Kalau dalam karya yang dirujuk tulis macam tu, pengarang menukil dalam terjemah Al-Mustafid pun yang itu juga 100% sama dan selari. Yang ketiga, mengembangkan huraian teks dan yang akhirnya menggugurkan sebahagian teks yang dinukil. Pengarang akan memanjatkan huraian teks yang dirujuk, ataupun pengarang menggugurkan satu kalimah atau 2 kalimah yang beliau rasa tidak perlu, kemudian barulah beliau memindahkan teks tersebut ke dalam tafsirnya. Oleh itu, sabab nuzul ayat seperti dalam jadual 1, kod S1, S4, S5, S11, S12 dan semuanya itu menunjukkan bahawa pengarang telah mengolah semula teks asal yang dirujuk lalu dijadikan sebagai teksnya sendiri, dan beliau memuatkan teks tersebut dalam karya terjemah Al-Mustafid. Sebab nuzul ayat kod S2, S3, S6, S7 dan sebagainya sampai S47 dan 48 menunjukkan bahawa pengarang telah memetik teks asal yang dirujuk dan memindahkannya secara tepat dan sejajar dalam karyanya. Hal ini bermakna teks yang ditulis oleh pengarang adalah sama dan selari dengan teks yang dirujuk. Kod sabab nuzul ayat S9, S10, S22, S29 dan S42 dan S43 menandakan bahawa
pengarang bukan saja memilih teks dan memanipulasi teks yang dirujuk, tapi beliau juga menambah keterangan terhadap teks asal tersebut. Yang terakhirnya, sahabat rujuk ayat kod S36 dan S41 menunjukkan bahawa pengarang juga menggugurkan beberapa kalimah, beberapa perkataan yang beliau rasa terlalu panjang, beliau rasa tidak sesuai. Kalau diletakkan semuanya mungkin akan menyukakan pembaca untuk memahami. Jadi beliau menggugurkan kalimah tersebut. Setelah digugurkan, beliau menulis teks tersebut dalam karyanya kesimpulan. Jadi ini mendapati bahawa sumber rujukan teks berkenaan sebab nuzul ayah dalam surah Al-Baqarah, dalam yang paling banyak adalah dari tafsir Al-Jalalain. Manakala 6 karya tafsir Al-Quran yang lain, iaitu tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Ta'labi, tafsir Al-Wajiz, tafsir Al-Baydawi, tafsir Mujahid, tafsir dan tafsir Al-Tabari merupakan karya lain yang dirujuk untuk menguatkan data dalam tafsir terjemahan Al-Mustafid. Jadi ini merumuskan bahawa terdapat 21 teks sebab nuzul ayat, iaitu 42% bersumberkan tafsir Al-Jalalain, 19 teks iaitu 38% daripada tafsir Al-Khazin, 5 teks iaitu 10% daripada tafsir Al-Ta'labi, 2 teks iaitu 4% daripada tafsir Al-Wajiz, dan 1 teks iaitu 2% daripada tafsir Al-Baydawi, tafsir Mujahid dan tafsir Al-Tabari. Hal ini menunjukkan bahawa rujukan utama pengarang ketika membahaskan sebab nuzul ayat dalam tafsir terjemahan Al-Mustafid adalah tafsir Al-Jalalain, diikuti oleh tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Ta'labi, tafsir Al-Wajiz, tafsir Al-Baydawi, tafsir Mujahid dan tafsir Al-Tabari. Penemuan ini membuktikan bahawa dakwaan bahawa tafsir terjemahan Al-Mustafid adalah terjemahan daripada tafsir Al-Baydawi adalah tidak tepat. Aku tahu bihada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.